Kita dah baca hadis ini rasanya, cuma ada bahagian kita baru baca tentang syahadah, ya, tentang syahadah. Hadisnya yang berbunyi, saya baca lagi sekali. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin iz tala'a alaina rajulun shadidun bayadin siyab shadidun sawadil sya'r la yura alaihi asarus safar wa la ya'rifuhu minna ahadan hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatahu ila rukbatihi wa wada'a kaffaihi ala fakhizaihi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjul baita in istata'a ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fakhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala akhbirni 'anis sa'ah. Qala al mas'ulu 'anha bi'a'lama min sa'il. Qala akhbirni 'ani amaratiha. Qala an talidal ummata rabbataha wa an taral khufatan uratan 'adatan ri'a asya'i yatatawalu bil bunyan summa talaqa falamistu maliyan summa qala ya Umar atadri man sa'il. Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum wa yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Panjang hadis ini, cerita tentang dialog Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersama seorang laki-laki, iaitu yang dikenali Jibril, malaikat Jibril. Maksudnya terjemahannya daripada Umar radhiyallahu anhu, katanya pada suatu hari sedang kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki yang bersangatan putih pakaiannya, bersangatan hitam rambutnya, tidak kelihatan atasnya tanda-tanda orang yang sedang dalam perjalanan, dan tidak seorang pun daripada kami yang mengenalnya, sehingga ia duduk berdekatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita Umar, ya. Lalu dia menyandarkan kedua lututnya kepada dua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan kedua telapak tangan di atas dua paha Nabi. Kemudian dia berkata, "Hai Muhammad, khabarkanlah kepadaku dari hal Islam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Islam itu ialah bahawa engkau mengaku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawasanya Muhammad itu pesuruh Allah, dan engkau mendirikan sembahyang, dan engkau keluarkan zakat, dan engkau puasa bulan Ramadan, dan engkau mengerjakan haji di Baitullah jika engkau sanggup pergi kepadanya." Ia berkata, "Benarlah engkau." Maka kami pun tercengang kerana dia yang bertanya dan dia pula yang membenarkan. Katanya lagi, "Maka khabarkanlah kepada aku dari hal Islam, hal iman." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iman itu ialah bahawa engkau beriman kepada Allah dan malaikatnya dan segala kitab-kitabnya dan para rasulnya dan hari kemudian, dan engkau beriman kepada takdir baiknya dan jahatnya." Ia berkata, "Benar engkau." Kemudian dia bertanya lagi, "Maka sekarang khabarkan kepada aku dari hal ihsan." Rasulullah menjawab, "Ihsan itu ialah bahawa engkau menyembah Allah seolah-olahnya engkau melihatnya. Tetapi jika engkau tidak melihatnya,
maka sesungguhnya ia melihat engkau. Akhirnya dia berkata, meneruskan pertanyaannya lagi, maka khabarkan kepada aku dari hal hari kiamat. Rasulullah menjawab, tidaklah yang ditanya daripadanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Kalau begitu, katanya, khabarkan kepada aku tanda-tanda sahaja, tanda kiamat. Rasulullah SAW menjawab, tanda-tandanya ialah bila hamba-hamba telah melahirkan tuannya dan engkau lihat orang-orang yang tidak berkasut, tidak berpakaian, pengembala kambing berbangun meninggikan bangunan binaan. Kemudian dia pun pergi. Lalu aku terdiam beberapa lama, kata Umar. Setelah itu Rasulullah SAW bertanya, hai Umar, adakah engkau tahu siapakah orang itu? Berkata aku, Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya itulah dia Jibril yang datang kepada kamu untuk mengajarkan agama kamu. Riwayat oleh Muslim. Ini hadisnya panjang, cerita tentang dialog dan Nabi SAW dengan malaikat Jibril yang menjelma dirinya sebagai seorang laki-laki datang bertanya tentang Islam, tentang iman, kemudian tentang hari kiamat, tentang ikhlas, tentang ikhlas, ihsan, kemudian tentang hari kiamat dan tentang tanda-tandanya kiamat. Itu perbincangannya. Dan rasanya kita dah bincang tentang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bila ditanya, Nabi kata, al-Islam itu antashhadu an la ilaha illallah. Islam itu mengucap dua kalimah syahadah. Ya, itu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, itu Islam. Ya. Kita dah bincang hari itu tentang itu. Ya, bila sebut Islam itu maksudnya kita dah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Ya, kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bukan daripada bahagian yang kafir, itu bahagian Islam. Ya, maka tempat kita di syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu asasnya. Ya, asasnya Allah letak kita dalam syurga. Apabila kita asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang orang tanya kenapa juga ada orang Islam masuk neraka? Ini kita akan bincang kemudian. Ya, okey. Tapi asasnya begitu. Orang Islam ni macam mana cara dia sekalipun, maksudnya dia akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah dah tentukan. Ya, jadi bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Ya, mungkin dulu kita tak tahu, sekarang kita tahu. Oh, ini hikmahnya yang kita dapat, hikmahnya yang kita dapat. Okey, itu pengakuan. Ya, maksudnya setiap manusia dia kena mengaku yang dia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sejak daripada dulu lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi diutuskan ke dunia ini untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan nak buat kerja apa dah, kerja lain, nak mentauhidkan saja. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi dia ajak umat dia ataupun dia ajak bangsa Quraisy itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala selama 13 tahun. 13 tahun dia mengajak untuk mentauhidkan. Kemudian lepas tu 10 tahun baru dia mengajak bagaimana untuk menguatkan tauhid itu dengan amalan ataupun dengan cara hidup. Ya, untuk sampai kepada redha Allah, sampai Allah redha dengan cara hidup itu. Allah redha, bila Allah redha kehidupan kita di dunia dengan cara hidup yang Allah perintahkan melalui Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, maka kita akan dapat keredaan Allah juga di hari akhirat. Itu yang kita cari. Ya, okey. Jadi seterusnya dia kata tentang mengucap dua kalimah syahadah, anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang kedua dia bincangkan tentang wa tuqimus shalah, iaitu mendirikan solat. Jadi Islam itu pengakuan, iaitu mengucap dua kalimah syahadah. Ya. Kemudian yang kedua diikuti dengan amalan.
ya, mengucap saja tanpa diikuti dengan amalan tak sempurna. Ya, jadi maknanya kesempurnaan itu berdasarkan kepada pengakuan dan amalan. Pengakuan kita, kemudian kita beramal. Itu pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya sambung tentang tuqimus shalah, ya. Bila malaikat Jibril tanya, ceritakan kepada aku tentang Islam, maka Nabi kata Islam itu mengucap dua kalimah syahadah, anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian wa tuqimus shalah, Nabi kata, iaitu mendirikan sembahyang yang kita buatlah hari ini, mendirikan sembahyang. Ya. Baik, itu perintah yang wajib, ya. Kita baru di bulan Syaban, ya, ada dalam peristiwa Isra Mi'raj, ya, cerita tentang solat lima waktu ini, ya. Di dalam kitab ini disebut mendirikan sembahyang adalah suatu perintah yang wajib setiap hari ke atas orang Islam. Setiap hari, ya, mendirikan sembahyang itu perintah yang wajib. Wajib ni maknanya buat dapat pahala, tak buat berdosa. Tak ada pilihan, kita kena buat. Tak ada pilihan hari ni letih tak mau buat, tak boleh, tak ada pilihan, ya. Jadi maknanya pilihan asasnya wajib, buat dapat pahala, tak buat berdosa, ya. Jadi tak ada pilihan, kita kena buat. Jadi maksudnya kalau tak buat terhutang benda tu. Tapi dalam bab solat ni tak ada hutang, dia kena tunai. Tak ada qada solat, tak ada, ya. Dalam bab solat ni dia tak ada. Sebab Allah bagi masa kepada kita, ya. Dia letakkan masa itu, dia letakkan amalan itu. Kamu dah mengaku tadi, anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian letakkan amalan. Bila kamu dah mengaku, kamu mesti buat, ikut perintah. Bila kamu dah mengaku, maka kamu kena ikut perintah. Apa perintah dia? Mendirikan sembahyang, mendirikan solat dari itu. Itu perintah dia. Ya, jadi perintah itu wajib kena buat pada masa-masa yang dia bagi kepada kita. Masa mana? Iaitu umur kita. Wal asri tadi. Sebutlah wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sungguhnya manusia itu rugi. Kalau dia tak gunakan umur dia, masa yang Allah bagi kepada dia itu, rugi. Ilal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang yang beriman tadi, antu minabillah, berimanlah kita, ya. Wa amilus solihat, dan melakukan amal soleh, iaitu sembahyang tadi, amal, ya. Man diikutilah dengan, ya, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Jadi masa itu kita kena buat, tak buat rugi. Masa yang Allah bagi kepada kita tu rugi. Kenapa? Allah perintah bila kamu dah mengaku, maka kamu kena buat yang ini. Bila kamu tak buat, kamu ada kerugian di sana. Kamu tak boleh nak klaim, nak qada ke, tak ada di sini. Dalam bab solat, ya, maksudnya tak ada qada. Kamu kena buat tunai pada masa yang ditentukan itu. Kalau 5 waktu, tunai pada waktu itu, ya, dalam waktu itu, tak boleh ubah pada waktu yang lain. Itu amalan. Maknanya kata tanda kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi artinya mendirikannya ialah melakukan menurut sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah, ya, oleh Rasul, sejak dari permulaan takbir, bacaannya, perbuatannya hingga ke akhir salamnya, dengan hati yang penuh perasaan takwa. Jadi maksudnya solat itu bermula dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam. Itu asasnya, ya, asasnya. Mulakan dengan takbiratul ihram, kemudian akhirkan dengan salam. Itu dikatakan solat, pengakuan. Itu Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah macam mana aku semayang. Ya, itu Nabi kata. Jadi kita semayang macam mana Rasulullah buat. Rasulullah semayang tadi. Itu pengakuan, ya. Maksudnya Rasulullah dia mengaku, Nabi Muhammad dia mengaku bahawa Allah itu Allah yang Esa, maka dia mendirikan solat. Dan buat solat itu dalam keadaan kita ni hamba. Seorang hamba melakukan solat itu sebagai seorang hamba.
Jadi bila sebut hamba di sini maksudnya ada takut, ada perasaan takut, takwa. Ya, sebut takwa, takut. Takut solat kita ni Allah terima ke tak terima ke? Takut solat kita buat ni betul ke tak betul ke? Kan? Ini maksudnya takwa. Ya, jadi kena semak macam-macam. Ya. Jadi buat dalam keadaan orang yang bertakwa. Bila orang bertakwa ni, orang yang takut ni, dia buat tak mau salah. Tak mau salah. Kalau nak mengelakkan daripada berlaku kesalahan, takut ni salah. Buat ni salah. Dia takut nak mengelak daripada salah. Jadi buat betul-betul lah. Macam Nabi kata sallu kama ra'aitum usalli tu. Buat macam itu. Jadi dalam hal itu maka ulama-ulama bahaskan, ya, solat tu begini, mulakan dengan takbir tu rukunnya begini 13 dan sebagainya, ikut dia punya step-step itu, itu dia kata solat yang dibuat oleh Nabi SAW, nak mudahkan kita faham. Jadi hukumnya wajib kena buat, ya, tak buat berdosa, ya. Jadi orang yang beriman, yang kata antu'mina billah, ya, yang beriman tadi, maka dia mesti sembahyang. Itu orang yang beriman, dia mesti sembahyang. Kalau dia tak sembahyang, mana dia bukan beriman lah. Dia mengaku sajalah. Ya, jadi pengakuannya tak perfect lah seperti mana pengakuannya dengan dalam hatinya. Dia tak, jadi dia orang yang beriman tu dia mesti sembahyang. Kerana sembahyang tu untuk orang yang beriman. Orang yang tak beriman tak sembahyang lah. Jadi sembahyang itu memang khas untuk orang yang beriman. Jadi bila dia beriman, diikuti dengan solat, amalan dia, tanda dia beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi iman tu apa dia? Iman tu ialah hati dia, pengakuan diri dia, iman dia, hatinya, iaitu jiwanya dan nur batinnya. Jiwa dia, nur batinnya, itu dikatakan beriman tadi. Jadi maka sebab itu jiwa dia dan nur batin itu orang lain tak tahu. Yang tahu Allah Subhanahu Wa Taala dan dia sendiri yang tahu. Orang lain tak tahu. Iman kita mana? Orang lain tahu? Tak tahu. Hanya Allah saja tahu. Mungkin orang tahu dia ni beriman sebab dia solat. Itu sebahagian daripadanya. Mungkin solatnya macam mana? Itu ada juga orang beriman dia solat, tapi solatnya bukan kerana dia beriman tadi, mungkin kerana yang lain. Dalam hadis yang pertama kita belajar itu, iaitu tentang innamal a'malu binniyat, tentang hijrah tadi kan. Itu. Jadi itu yang dikaitkan dengan beriman tadi. Dalam Al-Quran disebut alladzina amanu, alladzina amanu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimas shalah. Ya. Jadi orang beriman itu orang yang percaya dengan ghaib. Ghaib ni Allah tu ghaib, tak nampak kan, ghaibun. Ya. Syurga tu ghaib, tak tahu. Neraka tu ghaib, tak tahu. Malaikat ghaib, tak tahu. Kan? Benar tu. Jadi orang yang beriman dia percaya kepada yang itu. Itu kelebihan orang yang beriman. Ghaib, dia percaya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bila Nabi cerita tentang dia pergi Isra' Mi'raj, sadaqta, aku percaya. Itu dia iman, ya. Dia tak pertikaikan lagi dah. Sadaqta, aku percaya, kata Sayyidina Abu Bakar. Tapi orang-orang Mekah yang lain, mana budak ni boleh pergi Isra' Mi'raj? Orang nak pergi Madinah pun makan masa 10 hari 10 malam baru nak sampai ke Bait Masjidil Aqsa, ya. Bahkan Baitul Aqsa tu, begitu. Ini pula satu malam boleh pergi boleh balik. Itu. Ya, sebab orang yang beriman ni maksudnya konsep akalnya itu dia tak tepu, dia melepasi. Ya, melepasi. Apa dia melepasi sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru sampai kepada Allah tu baru dia tepu, tak boleh pergi dah. Ya. Selain daripada Allah dia jaga. Ya, mana dia punya sampai dia tu kepada Allah. Sampai Allah dia kena berhenti, tak boleh tepu dah, maksudnya tak boleh dah. Kan? Dia tak boleh sampai ke dah. Itu dia kata orang beriman sampai tahap. Dan kajian dia macam mana pun, pahaman dia macam mana pun, maksudnya sampai kepada Allah dia berhenti dah. Dia tak boleh dah. Ya. Itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bab ini Abu Bakar dia percaya dengan Nabi, ya. Sadaqta, aku percaya. Dia kata Abu Bakar As-Siddiq, dapat gelaran dia Abu Bakar As-Siddiq kerana keyakinan dia, tauhidnya kepada
Allah Subhanahu wa taala dan percayanya apa yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada dia tentang Isra Mi'raj, yang bawa turun semayang sehari semalam lima waktu itu. Jadi di sini tak dapat kita tolak lagi, nyata kepada kita bahawa orang yang semayang itu orang beriman. Orang yang semayang itu beriman. Itu asas kita boleh faham, orang yang semayang. Ya. Sebab tu bila sebut amalan ni, amalan yang pertama sekali semayang. Dalam akhirat besok pun yang pertama yang malaikat nak tanya, yang Allah tanya ialah semayang. Macam mana semayang? Baik semayang kau macam mana? Dan itu soalan yang pertama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat, iaitu pertanggungjawaban tentang solat tadi. Alhamdulillah. Ya, setakat ini bagi diri kita lah, ya. Mungkin kita boleh akui diri kita setakat ini, alhamdulillah. Ya. Kita dapat menyelesaikan tanggungjawab itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau boleh kita nak lagi lebih daripada itu. Kenapa kita nak lebih daripada itu? Kerana kita nak mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana kita nak Allah bagi lebih kepada kita. Kita nak lebih kerana Allah bagi lebih kepada kita. Sebab manusia ni dia tak cukup sedikit, dia nak banyak. Itu dalam hadis Nabi dia kata kalau dibagi dia satu gunung emas tak cukup, dia nak gunung emas yang kedua. Kalau dia nampak gunung emas yang ketiga, dia nak gunung emas yang ketiga. Itu manusia, sifat yang ada kepada manusia. Ya, tamaknya manusia itu. Ya? Jadi apa yang boleh menyebabkan dia tak tamak itu? Ya, hadis menyebutkan mulutnya disumbat dengan tanah. Maksudnya dia matilah. Bila mati, mulutnya itu hanya tertutup dengan tanah, maka dia ketika itu tak boleh nak minta apa-apa lagi lah. Kan? Itu manusia. Kan? Jadi manusia ni nak. Jadi macam kita lah sekarang ni, kita nak hidup dunia ni amat, kita nak macam-macam nikmat hidup tu dunia ni. Tapi nikmat itu bagi orang yang beriman asasnya ialah solat. Nikmat tu asasnya solat. Sebab tu Nabi tekankan tentang solat ini. Sebab solat itu maksudnya tanda orang beriman, tanda orang yang bersyukur dengan nikmat Allah. Allah bagi nikmat kepada dia, kemudian dia bersyukur dengan nikmat, jadi maka dia solat. Ataupun kita faham terima kasih lah, kita kata. Bahasa kita orang bagi terima kasih, kan, gitu. Itu pahaman kita lah. Ya, kalau orang bagi dibaca, kita tak berkata terima kasih. Jadi orang kata apa? Teruklah orang ni, kan? Teruklah dia ni. Sampai dah bagi pun tak terima kasih. Tak ucapkan terima kasih. Jadi Nabi, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, dia bagi nikmat kepada kita itu. Jadi untuk tanda ucapan terima kasih kita itu ialah pengabdian kita, iaitu ibadat kita, iaitu solat kita. Maka sebab itu bila sahabat-sahabat tanya Nabi, ya, tanya Aisyah, ya, Nabi Aisyah pernah menceritakan, ya, dia kan kepada sahabat-sahabat, dia kata Nabi semayang sampai bengkak-bengkak kaki. Ya, benar, Aisyah kata semayang apa sampai bengkak-bengkak kaki. Ya, sedangkan Nabi dah diakui dia masuk syurga. Kan, tapi begitu. Itu pandangan kita, kan? Tapi Nabi kata, apakah aku tidak, ya, menjadikan orang yang bersyukur bila aku semayang ni, aku menambah bersyukur atas nikmat yang Allah bagi kepada aku. Jadi macam kita lah, kalau kita semayang, kita bersyukur atas nikmat yang Allah bagi kepada kita. Boleh kita kira nikmat Allah bagi kepada kita? Tak boleh. Tak boleh kita kira. Ni duduk dalam majlis ni nikmat ni Allah bagi kepada kita. Allah pilih nikmat tu Allah bagi kepada kita. Ya, ada orang tak duduk kat sini, ni duduk kat pasar malam tadi tu, kan, dekat semenit, dekat Tesco, dekat pasar malam, ada orang duduk kat situ, kan. Jadi Allah pilih ni, Allah bagi nikmat tu, Allah pilih nikmat tu. Ya, sedangkan buat apa, duduk saja aja, kan, kita kata kat sini dengar kuliah begitu saja. Tapi hati tu boleh terima. Maksudnya Allah nak buka pintu hati kita, Allah nak bagi nikmat. Nikmat itu hasilnya daripada apa? Daripada bersyukur tadilah, daripada orang yang solat tu Allah bagi. La in syakartum la azinakum
inna azabi. Sekiranya kamu bersyukur, aku tambah. Ya, kamu bersyukur dengan nikmat Allah, aku tambah. Tapi kalau kamu tak bersyukur, tunggulah azab aku yang sangat pedih. Kan? Maksudnya kalau tak semayang lah maksudnya. Ya, tak bersyukur tu orang yang tak semayang. Ya, azab syadid, maksudnya azab yang sangat pedih. Jadi Allah bagi solat kepada kita dengan tujuan untuk nak tambahkan lagi nikmat yang diberikan kepada kita. Itu kita kena faham. Ya, kena faham. Ya, kadang-kadang ada juga orang sebut semayang itu mendatangkan rezeki. Semayang itu mendatangkan rezeki. Allah bagi rezeki kepada orang yang semayang. Bukan rezeki RM2 ni sebagainya, kan? Nikmat rezeki. Lepas tu dia kata dalam semayang tu ada dapat 1, ada dapat 27. Semayang berjemaah tadi dapat 27, tu rezeki. Allah bagi 27 rezeki. Kalau kamu buat begini, kamu dapat begini. Buat begini, kamu dapat begini, kan? Kita lah nak pilih tak pilih. Itu rezeki Allah bagi. Jadi rezeki kita pada malam ini Allah bagilah 27. Balik nanti kita bawalah 27. Kalau duit RM27. Itu saya terjemahkan begitulah, duit RM27. Ya, balik RM27. Datang suami isteri, balik apa? 30. RM34 kita katakan, begitu balik, kan? Untung, kan? Itu dia kata orang untung. Jadi kita tak mahu, kita ada untung, kan? Itu kelebihan bagi orang yang solat tadi, kan? Jadi ini asas solat itu begitulah, kan? Asas solat itu maksudnya wajib kena buat. Maknanya wajib kena buat, tak buat berdosa. Nak lebih buat sunat. Buat sunat dapat, tak buat tak ada. Overtime kita katakan istilahnya, kan? Buat dapat, tak buat tak dapat. Nak dapat, buatlah. Sebab tu ada sembahyang sunat banyak. Umat Nabi Muhammad ni tak larat nak sembahyang, kata Nabi Musa alaihi salam. Kecil-kecil, mesti peristiwa sembahyang kecil-kecil, tak larat nak buat, kan? Sebab tu dia bagi 50. Oh, tak boleh tu, mak kamu tak boleh buat, dia kata. Pergi minta kurangkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta kurang dia. Ceritanya naik turun, kurang sampai 5. Kan asasnya 50. 5 pun tak larat kita nak buat. Tapi walaupun 5, maksudnya ada semayang lain. Maksudnya semayang lain tu maksudnya kalau kita buat ada tanda terima kasih lain, maksudnya. Ya, semayang wajib tu memang tanda terima kasih yang lain. Apa dia terima kasih yang lain? Main sunat yang lain. Semayang sunat duha, sunat tahajud, sunat bersemayang. Ya, ni Allah kita nak lebih ni, kita buat lebih. Allah tambah. Bersyukurnya banyak, maka Allah akan tambah. Sebab tu orang yang semayang sunat lebih tu, dia dapat apa semayang? Duit ke? Taklah, dia dapat rasa lah nikmat itu. Sebab dia yang buat. Takkan dia buat orang lain dapat pula. Orang lain hanya dapat tengok aja, kan? Jadi orang yang tengok tu kadang-kadang orang yang faham. Ada orang yang tengok dia tak faham, biasa aja, tak ada apa pun dia tu. Ada orang yang tengok berdasarkan ilmu dia faham. Wih, ni dia bagus lah, dia semayang sunnah, tengok. Ya, dia faham, tengok keluarga dia, tengok cara dia dan sebagainya, tengok rezekinya, kan? Kita katakan, oh, ini orang itu, ya, dikaitkan dengan amalan. Betul, amilus solihat. Dalam ayat yang dikatakan yang tak rugi itu amanu wa amilus solihat, beriman dan diikuti dengan amal soleh. Amal soleh itu yang pertama sekali ialah solat. Yang pertama sekali ialah solat, amal soleh itu. Ya. Okey. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang lain, dia kata qul li ibadil ladzi amanu yuqimus shalah. Katakanlah kepada hamba-Ku yang beriman. Allah kata dalam ayat Quran, Allah kata, katakanlah kepada hamba-Ku yang beriman, hendaklah mereka itu mendirikan sembahyang. Ya, Allah sebut. Ya, jadi mereka beriman, maka Allah kata dirikan sembahyang. Itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, pengakuan Allah. Sebab apa? Sebab sembahyang itu tadi yang kita sebutkan tadi, ya, maksudnya dia dapat, ya, menambah kita punya nikmat.
Allah bagi tambah lagi nikmat kepada kita. Ya, bila kita semayang, kita bersyukur. Kemudian selain daripada itu, banyaklah fadilat semayang. Kita baca dalam kitab Fadail A'mal, banyak sikit. Antaranya disebut dalam kitab ini, dia kata wa aqimus solah inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah solat, kerana solat itu menegah daripada perkara fahsya' dan mungkar. Ya. Dirikanlah solat semayang, kerana sesungguhnya semayang dapat melarang dari segala kejahatan dan kemungkaran. Itu semayang tu dapat menghalang kita daripada kejahatan. Itu asasnya semayang dulu. Ya? Dia semayang dulu, mana asas semayang tu ada. Dia jahat macam mana pun, akhirnya besok dia balik lah. Ya, dia balik. Ya, tapi kalau asas tu tak ada, susah dia nak balik. Kalau asas tu ada, dia jahat macam mana pun lah, akhirnya dia balik. Kerana semayang tu banyak melatih dia, fadilatnya sangat banyak. Semayang tu mendisiplinkan kita dari segala aspek. Ya. Yang pentingnya semayang itu pengabdian. Dan pengabdian itu bukan pengabdian kita yang semayang saja. Pengabdian segala nikmat yang Allah bagi kepada kita. Apa dia nikmat? Telinga, mata, hidung, kaki, tangan. Itu yang kita nampak. Yang dalam tu hati kita, limpa-limpa kita, perut kita. Itu nikmat. Kadang-kadang Allah tarik sikit nikmat, perut tu masalah. Masalah sikit dalam perut tu kan. Hara kita dibuatnya. Hara. 3 hari, 4 hari tak buang air, kita katakan. Macam mana tu kita rasa? Hara. Kan? Duduk semayang, tak boleh nak semayang. Begitu. Itu nikmat yang Allah bagi kan. Maksudnya, jadi kalau itu yang katakan nikmat. Jadi maksudnya nak kira tak dapat kira nikmat itu. Kalau kita nak kira satu persatu, tak boleh kira. Yang kita nampak lah, macam mata boleh melihat, tak boleh kira. Kadang-kadang kita makan, kita rasa masa masin, tu nikmat tu. Ya, kadang-kadang kita berjalan, kita pijak rasa, oh ni ada duri. Kadang-kadang ada orang jalan pijak tak terasa duri. Api dia pijak pun tak rasa apa, sebab dia kencing manis kan. Pijak tu tiba-tiba tengok terbakar je. Macam mana keadaan dia kan. Itu nikmat. Jadi nak kerana kita dapat nikmat yang macam itu, maka tak dapat tidak kita kena mengucapkan terima kasih, iaitu solat. Kita kena solat. Ya, solat itu menyelamatkan kita. Ada hadis pendek, miftahul jannah as-solah. Hadis yang pendek lah, miftahul jannah as-solah. Kunci syurga itu ialah semayang. Kunci syurga. Tu ada buat tamsil, dia kata kalau kunci tak ada, macam mana nak masuk syurga? Mestilah ada kunci tu kan, barulah senang masuk syurga. Kalau kat dunia ni tak ada smart tag, mana boleh cross tol tu, tak boleh cross kan, kena ada tu, jadi senang kan, begitulah dengan. Jadi dunia ni nak kena prepare lah dengan duit dan sebagainya untuk dapat smart tag. Kalau tak akhirat, solat saja maksudnya begitu. Okey, ya, itu mencegah daripada fadilat solat itu dapat mencegah daripada kemungkaran. Segala kejahatan dan kemungkaran yang merosakkan masyarakat dan menimbulkan kekacauan akan dapat dicegah oleh tenaga jiwa yang terdidik dengan ibadat solat tadi. Jadi jiwa yang terdidik dengan ibadat solat tadi itu dapat mencegah daripada segala kemungkaran. Sebab dalam semayang tu banyak pendidikan yang penting diberi kepada kita, terutamanya kepentingan kehidupan di dunia ni lah, ya, dalam semayang itu. Ya, kita dapat mendisiplinkan diri kita dalam semayang. Nak bercakap dalam semayang tak boleh, itu disiplin. Kalau bercakap, batal semayang kita. Bercakap hanya yang boleh bercakap saja, hanya yang boleh baca Fatihah itu boleh baca kan, itu boleh baca, itu disiplin. Tak, yang lain tak boleh. Di dalam kehidupan kan begitu juga, nak jaga masyarakat ni kena ada benda yang boleh kita bercakap, ada benda tak boleh kita bercakap. Kalau bercakap nanti huru-hara jadinya kan. Jadi gitu, ada perkara yang begitu. Itu disiplin. Maksudnya orang yang semayang itu dia dapat mendisiplinkan diri dia kan. Kemudian lebih-lebih lagi dalam persoalan-persoalan pra semayang,
sebelum semayang kita kena ambil wuduk contohnya, ya. Kalau tidak semayang tak sah, kena ambil wuduk. Bila kita ambil wuduk, mari di sana ada kebersihan, kena basuh tangan, basuh muka, jadi menjaga kebersihan kita. Jadi orang Islam tu bersih, ya. Kena jaga kebersihan kita. Rupanya basuh muka, basuh tangan ini itu prevention, kan, pencegahan daripada penyakit. Bila berlaku COVID ni kita nampak rupanya, kan, maksudnya dulu dah Nabi dah ajar dah untuk nak mengelakkan daripada penyakit dan sebagainya, kena bersih, ya, kena basuh tangan, kena, ya. Ada orang perempuan Arab tutup hijab ni, kan, perlinya dia kata sebab ke Arab tu banyak habuk, kan, lepas tu dia tutup ni, kan, ya. Tapi sebenarnya bukan itu, sebab inilah sebab masalah penyakit ini yang berjangkit ini, kita, kan, itu COVID. Maksudnya benda tu sekarang bila berlaku baru kita tahu, oh, fadilat orang yang mengambil wuduk ni begitu keadaannya. Okey. Dah masuk waktu pun. Ya. Kalau masuk waktu pun kita tahu. Dah masuk waktu lah. Okey. Jadi itu antaranya fadilat dia. Baik, saya ulang, saya berhenti setakat ini. Jadi saya ulang balik, iaitu Nabi kata mengucap 2 kalimah syahadah. Kemudian yang kedua, kena ikuti dengan amalan. Jadi Islam itu mesti pengakuan, kemudian amalan kita kena buat. Kan? Amalan tu wajib. Bila wajib tu kena buat. Solat tu kena buat. Dan amalan wajib ini maksudnya ibadat. Ibadat ni wajib, buat dapat pahala, tak buat berdosa. Perkahwinan pun kita betul juga, bila kita ijab kabul maksudnya wajib. Wajib suami buat begini, wajib isteri buat begini. Bila dia buat, dia dapat pahala. Bila dia buat pahala, maka dapatlah nikmat. Nabi isteri bagi kata isteri, kita katakan ada tanggungjawab dia, isteri, suami pun ada tanggungjawab dia. Itu ibadat, kan? Ibadat. Bila jadi ibadat, maka cantiklah ibadat itu berdasarkan kepada, ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berhenti setakat itu, insya-Allah, ya, itu berkaitan dengan, insya-Allah kita akan sambung lagi berkaitan dengan solat ini, ya. Fungsi solat. Maksudnya ringkasnya solat ini ialah Allah nak bagi kita ni ucapkan terima kasih kepada nikmat yang dia bagi. Itu saja kita boleh faham gitu. Jadi kalau kita solat, kita ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita ucapkan terima kasih, maka Allah akan tambah lagi nikmat kepada kita. Kalau kita tak solat, maka tak adalah nikmat-nikmat, bahkan Allah akan tarik balik nikmat itu. Itu tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya yang mengaku kemudian diikuti dengan amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang macam inilah maka dikatakan yang selamat dunianya dan juga akhiratnya. Maksudnya dunianya dia akan selamat, akhiratnya dia juga akan selamat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas shalihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.